Baik, beginilah perkongsian dan juga gambaran yang boleh kita bawakan bersama dengan anda dari Universiti Utara Malaysia, Sintok Kedah, bersama dengan istiadat pentaulihan diraja Pegawai Kadet Palapes Universiti Awam ke-41, raptai penuh yang sedang dilaksanakan untuk memastikan istiadat pentaulihan diraja Pegawai Kadet Palapes Universiti Awam kali ke-41 akan dapat dilaksanakan dengan sempurna pada tarikh dan juga hari yang telah ditetapkan. Seramai 1,499 pegawai kadet pasukan latihan pegawai simpanan Palapes Universiti Awam ke-41 sama-sama anda sedang saksikan sekarang ini memulakan latihan ataupun raptai penuh sempena istiadat pentaulihan diraja Pegawai Kadet Palapes Universiti Awam yang ke-41 yang sama-sama kita akan saksikan atau akan dilaksanakan pada 9 September nanti. Ya, untuk kita bercakap lebih lanjut, Syu, bersama dengan istiadat pentaulihan diraja ini, kita terus saja perkenalkan tetamu bersama dengan kita adalah Major General Datuk Hamdan Haji Ismail, Asisten Panglima Pasukan Simpanan, dan Lieutenant Colonel Muhammad Izzani Yazid, Timbalan Komandan Palapes UUM. Assalamualaikum, Tuk, apa khabar? Tuan, bersama kami pada pagi ini. Mungkin boleh diceritakan dan juga molek untuk kita kongsikan berkenaan tentang Pegawai Kadet Palapes Universiti Awam ini. Pengenalan terlebih dahulu sebelum kita bergerak kepada istiadat pentaulihan yang difahamkan diadakan pada Saban tahun. Mungkin boleh dikongsikan berkenaan Pegawai Kadet Palapes ini. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada PRTM dan juga kepada penonton di rumah kerana sudi bersama dengan kita pada pagi ini. So untuk istiadat pentaulihan Palapes pada tahun ini, insyaAllah kita akan sempurnakan di Universiti Utara Malaysia. Itu pada hari Sabtu di 9 hari bulan 9 di Sintok Kedah dan akan melibatkan 19,499 kadet Palapes dari pelbagai universiti. Ada 20 universiti. So, tahun ini giliran Universiti Utara Malaysia lah. Sebelum ini kita buat dekat Universiti Kebangsaan. Mereka ni adalah kelompok daripada COVID yang lepas kita dapat nak buat pentaulihan, tapi memang gradually kita buat tiap-tiap tahun. Tapi tahun lepas kita dah selesaikan dan tahun ini adalah kumpulan yang terakhir lah. Jumlah tu yang kita akan sempurnakan di UM Sintok, insyaAllah. Ialah bila kita bercakap berkenaan dengan Palapes ini kan, kalau di Malaysia kita sudah ada struktur ketenteraan yang utama yang semua rakyat sedia maklum. Bagaimana sebenarnya ataupun tugas-tugas bidang sebenarnya yang dimainkan oleh ialah pegawai-pegawai yang ditauliahkan sebagai pegawai muda dalam regimen askar watan nanti? Okey, ini merupakan satu inisiatif asalnya di antara Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pertahanan yang matlamat untuk melatih para siswa untuk menceburi bidang ketenteraan. Dari situ mereka akan diserap masuk sebagai pasukan simpanan, dalam pasukan simpanan untuk membantu dalam bentukan keamanan juga keselamatan negara. Jadi dari situ kita dah bentuk di peringkat universiti dah. Itu ada 7 yang kita dah tetapkan dulu-dulu lagi. Jadi seterusnya kita akan tetap teruskan di masa hadapan bagi membentuk jati diri mahasiswa itu sendiri juga dalam masa yang sama membantu negara daripada aspek keselamatan. Lieutenant Colonel, mungkin boleh diceritakan berkenaan tentang komposisi kepada Palapes ini di berapa universiti awam yang ditempatkan ataupun yang dikesetkan untuk dilaksanakan bagi latihan Palapes, dan kebiasaannya berapa lama tempoh bagi latihan pegawai kadet simpanan ini dalam tempoh-tempoh untuk latihan dan sebelum ditauliahkan selaku pegawai kadet? Okey, sebenarnya Palapes ini berada di 20 universiti awam yang di Malaysia ini. Yang mana ada universiti yang ada 3 perkhidmatan, iaitu darat, laut dan udara. Dan ada sebahagian universiti awam ada udara saja ataupun laut saja, dan ada ketiga-tiga perkhidmatan. So sepanjang bergelar pegawai kadet Palapes ni, pelajar-pelajar ataupun pegawai kadet Palapes ini menjalani latihan selama 3 tahun di universiti awam masing-masing, yang mana ia meliputi latihan tempatan, iaitu diadakan di hujung minggu, dan juga latihan berterusan dan juga latihan kem tahunan yang diadakan pada cuti semester. Itu berlaku every semester, setiap semester, dan selama 3 tahun pelajar berada di universiti awam. Datuk Abdul kongsi bagaimana dengan masa depan pegawai-pegawai kadet Palapes ini? Ya, kalau para pelajar yang menyambung pengajian mereka di Institut Pengajian Tinggi Awam ni, kita tahu ke mana hala tujunya. Tapi dia ada orang kata added responsibility, ada tanggungjawab yang lebih sikit sebagai pegawai kadet Palapes. Bagaimana hala tuju ataupun masa depan mereka ni, Datuk? Sebenarnya pegawai kadet Palapes ni mempunyai hala tuju. Sekiranya mereka berminat untuk menyertai angkatan tentera, mereka dialu-alukan
sebab mereka dah ada sejarah waktu di dalam universiti yang mereka telah menyertai pelapis dan mereka boleh memilih untuk memasuki tentera. Disebabkan kita malu-malukan kehadiran warga negara, terutamanya para remaja, para mahasiswa untuk menyertai angkatan tentera, tak kisah sama ada darat, laut ataupun udara. Saya teringat untuk proses pentaulihan bagi pegawai kadet Akademi Latihan Ketenteraan, UPNM juga turut melalui suatu istiadat pentaulihan diraja, dan tidak terkecuali juga kadet Palapes ini juga turut melalui suatu istiadat pentaulihan diraja. Mungkin Tuan Izani boleh bercerita sedikit berkenaan tentang pentingnya istiadat pentaulihan diraja ini untuk menganugerahkan dan juga mentauliahkan seseorang pegawai kadet Palapes itu selepas tempoh latihan yang disempurnakan. Sebenarnya istiadat pentaulihan diraja kadet Palapis Universiti Awam ni diadakan untuk menghargai perit pedih cabaran latihan selama 3 tahun di universiti masing-masing, dan di mana ini dah adalah kemuncak kejayaan mereka untuk bergelar sebagai seorang lecturer muda yang akan diserapkan ataupun akan ditauliahkan di dalam rejim askar wataniah. Dan sebenarnya pelajar-pelajar ini ada peluang untuk meneruskan kejayaannya di dalam Angkatan Tentera, sama ada dalam untuk graduate officer dalam GU, dan juga ada kerahan, dan juga terus bergerak aktif dalam askar wataniah sukarela seperti yang saya lah, yang daripada tahun 99 saya ditolakkan sehingga sekarang saya masih aktif dalam rejim askar wataniah. Bagaimana setakat ini Tuan melihat kegigihan dan juga usaha yang dipamerkan oleh pegawai kadet Palapis ni setakat ini untuk sampai ke tahap ini? Sebenarnya pelajar ini kita ada rancangan pengurusan latihan yang telah digaris panduankan oleh pihak Markah Latihan juga BPS, yang mana setiap pegawai kadet ini perlu menjalani latihan, pelbagai latihan dari segi ilmu kenderaan, iaitu ilmu medan perang, taktik dan juga ilmu persenjataan, yang mana ia akan melatih pelajar ini lebih berkeyakinan diri, berketerampilan, berdisiplin tinggi dan sebagainya. Inilah kita nak konsep-konsep latihan kenderaan ini untuk membangunkan soft skill pelajar itu sendiri, dan juga mereka amat berminat dan juga bersungguh-sungguh untuk belajar ilmu kenderaan ini. Tak semua orang belajar universiti yang dapat menimba ilmu kenderaan ini. Hanya pegawai kadet Palapis saja yang berjaya menggarap ilmu-ilmu ini. Ini kerjasama cukup erat antara Angkatan Tentera Malaysia dan juga pihak Institut Pengajian Tinggi ataupun pihak Kementerian Pendidikan Tinggi. Datuk, difahamkan Duli Yang Mahmulia Raja Muda Kedah juga akan turut berkenan berangkat bersama Duli untuk mentauliahkan ataupun istiadat pertaulihan ini. Maka dalam istiadat pertaulihan ini apakah akan turut disusuli dan juga dimulakan dengan berbarisan terlebih dahulu dalam acaranya? Terima kasih. Untuk istiadat kali ini kita akan ada 2 segmen. Segmen pertama adalah barisan diraja sendiri yang akan menjanjikan kepada halayak, dan kita lalukan untuk hadir menjadi bapa dan juga halayak untuk hadir ke istiadat pembarisan tersebut yang akan dilaksanakan di Padang Kawat, Universiti Utara Malaysia. Kemudian segmen kedua kita akan adakan istiadat penganugerahan watikah tauliah kepada kadet-kadet tersebut yang akan dilaksanakan di Dewan Muazzam Shah di Kedah juga. Jadi itulah kita alu-alukan kehadiran halayak untuk bersama-sama dengan kita pada hari tersebut. Kita open to the public to come, dan mereka juga boleh melihat di samping pembarisan tersebut kita ada juga pameran-pameran kenderaan juga kita akan pamerkan. Bagaimana Tuan Izani melihat setiap pegawai kadet Palapis ini, tahap disiplinnya apabila menyertai program-program ataupun latihan-latihan yang berbentuk ketenteraan di Universiti Awam jika nak dibandingkan dengan graduan-graduan lain yang hanya ke kelas saja tidak menyertai program-program seperti ini? Bagaimana tahap komitmen mereka sebagai seorang pelajar, sebagai seorang kadet Palapis yang menyertai program ini? Sebenarnya pelajar-pelajar ataupun pegawai kadet Palapis ni sebenarnya di Universiti Awam ni menjadi tahap disiplin yang amat tinggi, sebab dalam ilmu itu sendiri kita melatih pelajar-pelajar untuk dari segi ketetapan masa, untuk pembagian masa untuk belajar dan juga aktiviti akademik dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau kita boleh secara tidak langsung kita boleh membezakan antara pelajar yang menjadi kadet Palapis ni dengan pelajar yang tidak menjadi Palapis ni, ada karakter yang berbeza. Dan mereka ni lebih berkeyakinan tinggi dan berketerampilan yang lebih segak
yang menyertai Pak Lapis ni. Alhamdulillah. Dan lebih berdisiplin. Saya setuju. Dulu masa saya di universiti ada rakan sebilik menyertai Pak Lapis. Disiplinnya memang top notch, Ismail. Tuan dan juga saya ingat Syuhaida yang menyertai. Ayat itu seolah-olah Syuhaida menyertai. Tapi ya, kita ada pengalaman menyaksikan secara terus dan juga secara langsung pelibatan sahabat-sahabat kita Universiti Awam. Dari UUM sendiri berapa ramai yang ditauliah? Okey, untuk kali ini ditauliahkan seramai 88 orang pegawai kadet yang terlibat, yang mana 35 orang daripada pelapis darat, 22 daripada pelapis laut dan juga 31 orang daripada pelapis udara yang terlibat dalam pertauliahan kali ini. Jadi setiap palapis tu akan ada bentuk-bentuk latihan tersendiri. Contohnya palapis udara, darat. Bagaimana kalau tuan boleh kongsikan sedikit perincian berkenaan dengan latihan-latihan mereka ini? Okey, konsep latihan sama. Dia ada latihan tempatan, latihan putusan dan juga latihan kem tahunan. Tapi ia berbeza perkhidmatan. Darat dengan latihannya darat, laut dengan latihan laut dan juga udara. Dia ada RPL, iaitu rancangan pengurusan latihan mengikut perkhidmatan masing-masing. Ada penganugerahan untuk pegawai kadet Palapis terbaik. Akan InsyaAllah kali ini kita akan buat daripada semua universiti itu. So setiap universiti itu ada kadet terbaik. So mereka akan dianugerahkan dengan pedang anugerah pedang kepada kadet yang terbaik bagi tiap-tiap universiti. Jadi siapa untuk tenaga pengajar yang akan melentur pegawai kadet Palapis ni, Datuk? Untuk ni kita ada sel tersendiri di setiap universiti. Kita panggil Palapis, sel Palapis. So sel Palapis itu sendiri yang akan melatih setiap kadet-kadet Palapis yang di universiti itulah. Jadi di selain daripada tenaga pengajar akademik yang sedia ada, kita ada sel tersebut. Kalau kita saksikan seketika ini, mungkin atau cara raptai ni itu juga turut melibatkan istiadat pebarisan. Ada pebarisan berjalan dalam gerak perlahan dan juga laju, jadi cepat jalan. Jadi ini antara yang menjadi kebiasaan dalam mana-mana istiadat pebarisan yang melibatkan suatu acara penuh, sama ada melibatkan Sri Paduka Baginda Tuan Agong ataupun tetamu-tetamu diraja yang lain. Jadi persiapan untuk menangani dan juga mempersiapkan bagi istiadat pebarisan dan juga komposisi pebarisan seperti ini, berapa lama masa ini diperuntukkan, Tuan? Sebenarnya kita dah mula latihan daripada 21 Ogos yang lalu. Kita dah mulai raptai dan mengikuti beberapa seri latihan, utamanya melibatkan pebarisan lah, kawat seperti mana yang Tuan ceritakan tadi, pebarisan berjalan lalu, perlahan dan juga cepat jalan. Jadi sehingga ke 9 hari bulan ni, insyaAllah dijangkakan satu tempoh yang cukup bersedia bagi kadet-kadet ini memberikan pebarisan diraja yang terbaik. Dan kita pun mengharapkan agar pebarisan insyaAllah jalan dengan lancar semuanya. Apa objektif utama yang akan yang relevannya istiadat ini untuk pegawai-pegawai kadet Palapis ini, Datuk? Dalam istiadat ni sebenarnya para mahasiswa mereka mempunyai two in one. Maksudnya yang pertama sekali mereka mempunyai ijazah kelulusan akademik, dan untuk istiadat pebarisan ini mereka juga mempunyai watikah tauliah yang jarang-jarang diperoleh oleh kebanyakan mahasiswa. Jadi itulah signifikannya di mana pertauliahan ini merupakan satu aktiviti yang membolehkan 2 dalam 1 diperoleh oleh setiap siswa. Satu saya sebut tadi, kelulusan akademik, dan yang keduanya adalah watikah tauliah yang dikurniakan oleh Kebawah Duli Abang Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong. Maka akses untuk menjadi dan diterima masuk sebagai pegawai kadet Palapis ini, apa prosedur dan juga ruang kemasukan yang perlu untuk ditekuni bagi mereka yang berminat di peringkat Universiti Awam, Tuan Ihsan? Sebenarnya sebelum bergelar sebagai pegawai kadet Palapis ni, pelajar-pelajar ataupun mahasiswa yang baru melapor diri di universiti ini perlu memenuhi beberapa syarat-syarat yang kita telah tetapkan. Yang pertamanya berkaitan dengan BMI, BMI pelajar. Yang seterusnya keadaan fizikal pelajar itu sendiri, supaya penglihatan yang baik, pendengaran yang baik dan juga tidak buta warna, Datuk. Dan juga mereka perlu melalui ujian kecergasan am, iaitu larian 24 km dalam masa yang telah ditetapkan.
dan terbangun turbin, tekan turbin dan sebagainya, dan lulus tahap kesihatan yang baiklah. Barulah pelajar-pelajar ini akan dilantik ataupun diikrar sebagai pegawai kadet dan terusnya menjalani latihan selama 3 tahun di universiti. Sepanjang tempoh 3 tahun. tempoh 3 tahun. Secara insentif juga kan. Dan Datuk, sekali lagi mungkin ruang dan kesempatan ini untuk sama-sama mewar-warkan berkenaan istiadat Pentaulihan Diraja Pegawai Kadet Palapes Universiti Awam ke-41. So kita malu-malukan kehadiran halayak untuk majlis ini yang kita akan sempurnakan pada 9 hari bulan. InsyaAllah pada jam 7.45 pagi akan bermula acara ini. Jadi kita malu-malukan kehadiran halayak untuk bersama-sama dalam majlis istiadat pentaulihan ini yang jarang-jarang diadakan sekali setahun saja. Jadi ambil kesempatan ada hari Sabtu pula tu. Jadi kita lalukan kehadiran. InsyaAllah. Saya rasa Palapes barangkali tahun depan mungkin boleh menyertai perarakan Hari Pembarisan pula ya, untuk ialah memperagakan aset-aset ataupun mahasiswa, ialah untuk kita menghargai segala perik-jerih mereka yang mereka perlu lalui semasa berada di Universiti Awam sebagai seorang pegawai kadet Palapes. Tahun ini saya tak nampak lagi Pembarisan Palapes. InsyaAllah tahun depan barangkali mungkin boleh menyertai. Dia dah ada wish list Untuk saksikan Palapes di pembarisan di peringkat nasional kan. Tapi apapun, kita ucapkan selamat maju jaya untuk istiadat Pentaulihan Diraja Pegawai Kadet Palapes Universiti Awam ke-41. InsyaAllah akan disempurnakan oleh Yang Mulia Maha Mulia Raja Muda Kedah untuk bersama-sama untuk kita menyempurnakan istiadat Pentaulihan Diraja Pegawai Kadet Palapes Universiti Awam ke-41. Terima kasih diucapkan kepada Major General Datuk Hamdan dan juga Lieutenant Colonel Muhammad Izani bersama dengan kami, dan juga terima kasih kepada pihak Universiti Utara Malaysia selaku tuan rumah untuk istiadat Pentaulihan Diraja nanti. Okey, baik, itu dia kami bawa pada anda sedikit perkongsian berkenaan dengan istiadat Pentaulihan Diraja Pegawai Kadet Palapes Universiti Awam yang ke-41. Seterusnya kami nak bawa anda ke cerita pagi Johor. Kita nak bersama dengan rakan penyampai Fatia Abdul Rahim yang sudah pun bersedia di Johor. Silakan. Ya.